بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita dapat bertemu pada malam ini dalam majlis ilmu dan juga merupakan majlis ibadah. Majlis ilmu, majlis ibadah. Kerana sebahagian golongan mereka memandang sepi ataupun memandang remeh akan kepentingan majlis ilmu ini. Antara puncanya kerana mereka melihat ataupun mereka tidak nampak sebenarnya majlis ilmu itu adalah majlis ibadah. Kerana menuntut ilmu itu adalah ibadah. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Bahkan para ulama sepakat di kalangan ahli ilmu, di kalangan fuqaha, di kalangan mufassirin, ahlul hadis, kesemua bersepakat bahwasanya ilmu itu, menuntut ilmu itu lebih afdal berbanding mana-mana amalan nafilah, mana-mana amalan sunat. Jadi untuk kita tekankan kepentingan majlis ilmu ini, kita kena ingatkan. Kerana ada orang dia ingat majlis ilmu ni majlis dia asing kan. Dia anggap macam ni tak penting pasal. Tapi kalau kita letakkan mindset kita, aku datang majlis ilmu ni majlis ibadah. Kan? Ibadah. Maka itulah yang akan menggerakkan semangat, memberikan motivasi untuk kita terus menuntut ilmu, terus istiqamah. Kita minta ke Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan kita di atas menuntut ilmu. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita sama-sama meneruskan pengajian Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid karangan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sambung pada halaman 30, 31 30, iaitulah kata al-muallif rahimahullah, jika dikatakan fa in qila kaifa yatasawwaru an yakuna asy-syai' mahbuban min wajhin wa makruhan min wajhin akhar. Jika ditanyakan atau dikatakan bagaimana boleh dibayangkan, digambarkan ada sesuatu yang disukai dari satu sisi tetapi tidak disukai dari sisi yang lain. Fayuqal, maka dijawab, orang yang sakit diberikan ubat yang pahit rasanya. Yu'ta jur'atan min ad-dawa murratan karihah ar-raihah wal laun. Seorang sakit diberikan ubat yang pahit rasanya, baunya tidak enak dan warnanya juga tidak menarik. Lalu orang tersebut minum ubat itu dalam kondisi ataupun dalam keadaan tidak menyukainya kerana rasanya pahit, warna dan aromanya juga tidak enak. Namun dia juga menyukai ubat tersebut kerana boleh menyembuhkan. Boleh membantu proses penyembuhan. Itu contoh yang pertama. Iaitu Syekh bagi contoh ubat. Bagi contoh ubat. Contoh lainnya, kata sini, وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة المحماة على النار ويتألم منها فهذا الألم مكروه له من وجه
mahbubun lahu min wajhin akhar. Doktor sini dia kata mengecos. Maksudnya ni kita kata kai yakui, kai maknanya kita rawatan yang menggunakan besi panas. Kalau kita tengok dalam kalau kita pernah tengok dalam cerita-cerita orang lama-lama zaman dulu-dulu, dia akan gunakan pedang misalnya. Kalau dalam peperangan kan, maksudnya dia orang akan panaskan pedang tu kat api, kemudian dia akan letak atas luka kan. So itu dipanggil kai kan. Baik, di sini Syekh bagi contoh at-tabib, yakni doktor, mereka akan melakukan kai itu ke atas orang sakit dengan besi yang telah dipanaskan dengan api hingga membara, sehingga orang yang sakit akan merasa kesakitan. Rasa sakit pengubatan itu tentu tidak disukai dari satu sisi, dan disukai dari sisi yang lainnya. Sebab apa? Sebagai sebab untuk kesembuhan. Sebab bila dia, contohnya dia luka waktu perang ke apa kan, jadi dia kena tutup lah dia punya, betul, dia nak stop bleeding, pendarahan. Jadi dia tutup. Tapi kena sakit sikit lah kan. Dia kiaskanlah dengan apa-apa rawatan-rawatan yang kita kata yang diharuskan dalam syarak, dalam syarak. Baik, jadi sebagai sebab kesembuhan. Jadi kat situ maksudnya mahbubun fi wajhin, makruhun fi wajhin akhar. Ataupun kita kata benda tu tak disukai pada satu sisi dan disukai pada satu sisi yang lain. Baik. Sama jugalah macam nasihat. Kan? Kadang-kadang nasihat tu pahit. Tapi kita kena bagi nasihat dan kita kena terima nasihat walaupun menyakitkan, tetapi demi kebaikan. Kan, demi kebaikan. Walaupun kadang-kadang melibatkan orang yang kita sayang, orang yang kita percaya dan sebagainya, tetapi nak tak nak, bila kita nakkan kebaikan, kan, tak semestinya kebaikan itu sampai melalui kebaikan juga, tetapi boleh jadi juga datang dalam wajah yang mungkin tidak disukai. Contohnya macam nasihat, macam kita nasihat anak kita nasihat kawan kita, kan. Kadang-kadang anak kita tak dengar cakap, kena rotan, kan, kena rotan, ataupun kena sediakan rotan dekat rumah. Itu base pada asar. Letak je rotan tu. Rotan tak rotan belum tentu lagi. Letak je rotan. Kan, sebagai bentuk takdib. Sebagai bentuk takdib. Itu dalam pendidikan, dalam kita kata teori-teori pendidikan barat, tak disentuh benda tu. Bahkan dinafikan terus peranan kita kata takdib. Dalam Islam itu ada. Kan, kadang-kadang orang kita dalam kita kata kursus-kursus pendidikan anak, parenting, ke ibu bapaan tu, kadang-kadang tu kita lihat banyak juga yang mengambil dia mencedok 100% daripada barat, tanpa meneliti apa yang menepati dengan Islam, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang bercanggah dengan Islam. Kadang-kadang itu kita kena tengok juga. Sebab kadang-kadang kita kata sebab terlampau nak ikut yang barat tu, ingat yang barat tu semuanya baik belaka kan. Bahkan kita kena berlaku adil lah, maknanya kena tapis dan sebagainya. Dan sudah tentulah perkara tersebut ada dari satu sudut, memanglah ada satu bentuk perkara yang mungkin tak disukai. Dari satu sudut yang lain pula adalah adanya satu kita kata sisi yang disukai, dicintai, iaitu manfaat yang kita akan dapat. Baik. Fa in qila limadha lam yakun qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah min babil qada'il qadari. Okey. Soalan yang berikutnya, iskal, kemusykilan. Jika dikatakan atau ditanyakan mengapa firman Allah Subhanahu wa taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain dia, tidak termasuk dalam ketentuan qadari atau kauni. Ini soalan dia, iskal dia. Kenapa qada dekat situ adalah qada syar'i, bukan qada kauni, qadari? Ujiba,
Maka dijawab bi annahu la yumkin. Kerana ianya tidak mungkin. إذ لو كان قضاء قدريا لعبد الناس كلهم أو لعبد الناس كلهم ربهم لكنه قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع. Tak bolehlah. Kenapa? Kerana kalaulah maksud firman Allah Ta'ala tersebut termasuk dalam ketentuan takdir, maknanya ketentuan takdir yakni apa dia, kauni, qadari, yang kita dah bincangkan sebelum ini, pembahagian kauni ataupun qada, apa dia, kauni dengan syar'i, qada kauni dengan qada syar'i, ataupun qada, kita boleh juga cakap qada qadari, qadari dengan syar'i ataupun qadari kauni. Baik, jika maksud dalam ayat itu qada, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, termasuk dalam ketentuan takdir yang pasti. Apa maksud qada kauni sebelum ni? Pasti berlaku. Betul tak? Pasti berlaku. Kan? Tentu seluruh manusia beribadah kepada Allah. Kalaulah maksud dalam ayat tu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah menentukan atau memerintahkan, menetapkan bahawa janganlah kalian menyembah selain dia. Kalaulah itu adalah bermaksud ketentuan secara kauni, qadari, sudah tentulah seluruh manusia akan menyembah Allah. Kan? Lakinnahu qada'un syar'iyyun qad yaqa'u wa qad la yaqa'. Akan tetapi ketentuan ini adalah ketentuan syar'i. Qada' syar'i. Yang boleh terjadi dan boleh juga tidak terjadi. Kan? Kerana tak semua orang sembah Allah. Dan tak semua orang mentauhidkan Allah. Jadi itu maknanya kalau kita kata datang iskal daripada ayat tersebut. Wal khitabu fil ayat wal khitabu fil ayati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitab di sini maksudnya pembicaraan. Ucapan itu dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan kalian jangan menyembah selain dia. Bukannya berfirman, janganlah kamu wahai Muhammad menyembah selain dia. Maknanya dikata dekat sini, lakin qala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa lam yaqul alla ta'buda. Kan? Dikata sini khitab dalam ayat ini, ucapan ni asalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebutkan dalam ayat ini walam yaqul alla ta'buda. Tak disebut alla ta'buda, maknanya tak disebut kepada Nabi Muhammad sahaja. Janganlah kamu wahai Muhammad menyembah selain dia. Kenapa disebut alla ta'budu illa iyyah? Kenapa disebut kepada ramai? Bukan kepada Nabi Muhammad saja. Kata Syekh, wa nadhiru dhalika fil Quran qawlihi ta'ala ya ayyuhal nabiyyu idza talaqtumun nisaa. Baik. Sebenarnya ayat ni sama macam dalam ayat yang lain dalam Al-Quran, iaitu dalam surah At-Talaq, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa. Wahai nabi, apabila kalian menceraikan isteri-isteri kalian, sampai akhir ayat. Khitab yakni pembicaraan. Ucapan pertama ditujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi. Dan khitab kedua berlaku secara umum. Baik, ini soalan lagi. Ini masih lagi kemusykilan. Lantas apa faedah perubahan pola bahasa, yakni uslub di sini? So kat sini sebenarnya persoalan di sini muncul apabila dari sudut kita tengok dari sudut perubahan uslub yang digunakan dalam Quran. Dalam ayat inilah, dalam ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dengan dibandingkan dengan ayat yang diberikan contoh di sini, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Maknanya di sini apa faedah
ayat Allah Ta'ala menetapkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kat situ kan alla ta'budu illa iyyah, maknanya merujuk kepada ramai. Ini perintah supaya tidak menyembah Allah tu kalian semua. Tetapi khitab itu asalnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak dikatakan alla ta'budu sahaja? Yang ni pada khitab pada seorang. Kenapa kena alla ta'budu illa iyyah? Jadi sama macam dalam Quran, maknanya kalau kita tengok dalam ayat dalam surah At-Talaq tu, kenapa tak macam tu? Ataupun kita kata lebih kurang sama. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Maknanya Allah Taala khitab tu, Allah Taala kata wahai nabi. Tapi Allah kata idza talaqtumun nisa. Apabila kalian menceraikan, mentolakkan isteri-isteri kalian. Nampak tak? Dipanggilkan sini taghyirul uslub. So, dari sudut bahasa Arab maknanya khitab itu asalnya ditujukan kepada seorang, tetapi kemudian tertuju pula kepada ramai. Kan? Contoh anda cakap kat sini, kita nak mudah faham, anda cakap Abu Talha berdiri. Abu Talha, wahai Abu Talha, ya Abu Talha qum. Ataupun anda kata ya Abu Talha qumu. Wahai Abu Talha, bangkit semua. Bangkit semua. Tiba-tiba bangkit semua. Padahal anda panggil Abu Talha saja, lepas tu tiba-tiba kata bangkit, semua bangkit. Padahal anda panggil tu Abu Talha. Abu Talha, okey, bangkit semua. Tiba-tiba bangkit semua. Maknanya dipanggil taghyirul uslub. Maknanya dipanggil perubahan pola bahasa. Baik, apa faedahnya? Famal faidatu min taghyiril uslub? Apa faedah daripada perubahan uslub ini? Ujibu innal faidata min dhalika, maka dijawab faedah daripada perubahan pada uslub tersebut. Yang pertama at-tanbih. Yang pertama untuk tanbih. Tanbih maknanya untuk mengingatkan. Iz tanbihul mukhatib amra matlub lil mutakallim wa hadha hasilun huna bi taghyiril uslub. Maknanya untuk mengingatkan. Kerana mengingatkan bagi lawan bicara kita itu atau mukhatab harus dilakukan oleh orang yang berbicara. Dan tujuan ini tercapai dengan mengubah uslub bahasa atau pola bahasa. Maknanya kita kata untuk litanbih, untuk memberikan satu bentuk kita kata peringatan ataupun mengingatkan. Baik. Yang kedua, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam za'im ummatihi wal khitabul muwajjah ilaihi muwajjahun li jami'il ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat. Za'imul ummatihi, pemimpin bagi umatnya. Maka al-khitab, khitab yang ditujukan di sini, yakni apa dia, pembicaraan atau ucapan yang ditujukan kepada baginda juga diharapkan sampai kepada seluruh umatnya, ditujukan juga kepada seluruh umatnya. Kan? Wal khitabul muwajjah ilaihi muwajjahun li jami'il ummah. Maknanya Nabi SAW ialah pemimpin bagi umatnya. Dan khitab yang ditujukan kepada Nabi SAW itu juga adalah tertuju kepada umatnya. Kan? Macam mana bagi contoh tadi, simple nak faham. Kan? Siapa yang handle kelas kat Baitul Salam ni? Okey, ketua dia Abu Talha. Jadi anda pun call Abu Talha. Abu Talha, hari ni kita ada kelas. Khitab tu pada Abu Talha seorang ke atau semua? Semua. Kan? Pada semua. Kan? Baik. Yang ketiga, al-isyaratu ila anna ma khutiba bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa lahu wa li ummatihi illa ma dalla ad-dalilu ala annahu mukhtassun bihi. Baik. Yang ketiga, faedah yang ketiga, untuk mengisyaratkan bahawa khitab yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditujukan ataupun ditunjukkan kepada umat baginda, kecuali adanya dalil yang mengkhususkannya untuk baginda. Ini asal. Maknanya asal dalam khitab syarak, perintah ataupun kita kata khitab, yakni ucapan Allah kepada Nabi, asalnya adalah tertuju juga kepada umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan.
Apa contohnya? Kahwin ramai. Suruh dapat kan? Betul kan? Maksudnya itu ada dalil yang khusus. Maknanya kahwin 4 lah. Kan? Kahwin 4. Bukan kahwin 4, sebenarnya kahwin lebih daripada 4. Itu khusus untuk Nabi. Kahwin 4 boleh lagi. Salah tu kan? Nanti bangkit apa? Pejuang-pejuang poligami kan. Salah ni kan. Tahzir ustaz ni. Kan? Jadi kita kata apa? Pasal kita kata dia maknanya dia adalah khitab. Asalnya khitab adalah khitab yang tertuju kepada Nabi SAW, muwajjahun ila ummatihi. Maknanya contoh macam ayat tadi, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Maknanya khitab itu ayat tentang perintah tentang talak yang Allah Taala nak bagi tahu tentang hukum talak itu tertuju kepada umatnya juga. Kecuali kalau ada dalil yang tertentu yang membataskan ataupun mengkhususkan. Contoh macam kahwin lebih daripada 4. Tak boleh lah kan? Maknanya tak boleh lah kita kata apa? Kita kata kita terbalik kan? Kita kata yang asal adalah khusus untuk Nabi, kecuali ada dalil yang menunjukkan apa? Umum untuk umatnya. Tak betul. Asalnya adalah khitab untuk Nabi SAW tu asalnya untuk umat dia, kecuali ada dalil yang lain yang mengkhususkan, yang bagi tahu ni adalah speciality Nabi. Contoh kahwin lebih daripada 4 kan. So Nabi SAW boleh kahwin lebih daripada 4 kan. Tapi selain daripada Nabi SAW tak boleh kan. Baik, itu contoh yang ketiga. Yang keempat, wa fi hadhihi al-ayah khassah, wa fi hadhihi al-ayah khassah al-isyarah ila anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marbubun la rabba, abidun la ma'bud, fa huwa dakhilun fi qawlihi ta'budu. Baik. Yang keempat, faedah yang keempat, ayat ini secara khusus mengandungi isyarat bahawa Nabi SAW adalah makhluk dan bukan Tuhan. Sebab apa? Kata Syekh lagi, dia hamba dan bukan sembahan. Marbubun la rabba, abidun la ma'budun. Nabi SAW dia adalah makhluk yang dicipta, bukan Tuhan yang mencipta. Abidun la ma'bud, dia seorang hamba, bukan seorang yang disembah. Fahuwa dakhilun fi qawlihi ta'budu. Kerana apa? Kerana Nabi SAW khitabnya itu juga Nabi SAW, peribadi Nabi, jasad baginda, syakhsiyah baginda SAW masuk dalam ayat khitab Allah, dalam perintah Allah tu, ta'budu. Wa qada rabbuka ya Muhammad alla ta'budu anta wa ummatuk. Maknanya aku tetapkan kepada kamu, aku perintahkan kepada kamu wahai Muhammad dan umatmu supaya tidak menyembah melainkan aku. Maksudnya Nabi hamba lah. Sebab Nabi masuk dalam khitab tu, ta'budu kan, illa iyyah kan. Wa kafa bihi syarafan an yakuna 'abdan lillahi 'azza wa jalla. Maka sudah cukuplah apa? Sebagai satu bentuk kemuliaan bagi baginda SAW, beliau menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Walihadza yasifuhu Allah Ta'ala bil ubudiyyati fi a'la maqamatihi. Dan sebab apa? Dan sebab itulah apa? Sebab inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatkan baginda alaihi salatu wassalam dengan ubudiyah, dengan perhambaan. Kan? Yang merupakan maqam yang paling tinggi. A'la maqamatihi. Maknanya Allah, bila Allah Ta'ala sifatkan Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan dan menzahirkan maqam, kedudukan dia yang tertinggi, a'la maqamatihi, kedudukan yang tertinggi, Allah Ta'ala akan sebut maqam ubudiyah, yakni kedudukan dari sudut perhambaan, kedudukan Nabi sebagai hamba Allah. Faqala fi maqami tahaddi wa difa'i anhu. Contohnya, dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 23, iaitulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks kita kata pada kedudukan untuk mencabar, at-tahaddi maknanya mencabar, yakni mencabar golongan-golongan musuhnya, iaitu Allah Ta'ala, dan juga nak mempertahankan Nabi SAW. Allah kata, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina. Dan kalau jika kalian dalam keadaan ragu, mimma nazzalna, terhadap apa yang kami telah turunkan, ala abadina, ke atas
hamba kami. Allah tak kata ala nabiyina ke, ala rasulina ke, ala habibina ke, ala khalilina ke, kekasihku ke. Allah tak kata. Hatta Allah tak kata ala rasulina. Allah tak kata. Allah kata abdina, hamba kami. Menunjukkan ubudiyah. Maqam ubudiyah adalah maqam yang tertinggi yang Allah Ta'ala sifatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi maqami itsbati nubuwwatihi wa risalatihi ila al-khalqi, dan Allah Ta'ala berfirman ketika menetapkan kenabiannya dan risalahnya kepada makhluk. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Dalam surah Al-Furqan ayat pertama Allah kata tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuliakan Nabi SAW dengan Allah kata apa? Maha suci Allah, maha berkat Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Ala abdihi. Ala abdihi. Wa qala fi maqamil Isra'i wal Mi'raj. Allah Ta'ala berfirman dalam menjelaskan tentang kedudukan cerita ataupun maqam, yakni kedudukan Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Al-Isra' maknanya perjalanan malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, menunggang buraq bersama dengan Jibril, malaikat Jibril. Adapun Mi'raj adalah perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Aqsa naik ke langit sehinggalah sampai ke Sidratul Muntaha, melepasi langit yang ketujuh. Baik, Allah Ta'ala kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad, hambanya. Poin dia hambanya. Allah Ta'ala kata Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Allah kata Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam sampai akhir ayat. So maknanya itu juga menunjukkan kepada kita maqam ubudiyah adalah a'la maqam, ashraf maqam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'auha ila 'abdihi ma auha. Yang ini menunjukkan maqam risalah. Yakni Allah lalu menyampaikan wahyu kepada hambanya. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, apa yang telah diwahyukan. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawasanya maqam ubudiyah, maqam kedudukan perhambaan itu adalah maqam yang tertinggi. Maqam yang tertinggi. Dan sebab itulah antara kitab yang terbaik dalam menjelaskan tentang maqam ubudiyah adalah kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, iaitulah Al-Ubudiyah. Al-Ubudiyah. Baik. Aqsamul ubudiyah. Baik, kemudian Syekh membincangkan pula tentang pembahagian ubudiyah, perhambaan. Yakni jenis-jenis perhambaan. Yakni ubudiyah, perhambaan diri kepada Allah. Baik, kata Syekh, tanqasimul ubudiyah ila thalathati aqsam. Ya, ubudiyah itu terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama ammah. Yakni ubudiyah ammah. Apa maksud ubudiyah ammah? Yakni ubudiyah umum. Wa hiya ubudiyatur rububiyah wa hiya likullil khalqi. Iaitulah ubudiyah rububiyah, perhambaan yakni seluruh makhluk mereka adalah hamba bagi Allah. Seluruh makhluk adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ubudiyah ini wa hiya likullil khalq. Ubudiyah ini meliputi seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Qala ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Dalam surah Maryam ayat 93 Allah kata apa? Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi sesuatu pun melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Maknanya di sini wa yadkhulu fi dzalikal kuffar. Termasuk di dalam kategori jenis yang pertama ini ialah orang-orang kafir. Maknanya kalau kita tanya orang kafir tu hamba Allah tak? Dalam maksud yang pertama ni,
ubudiyatul ammah, ya. Umum. Ya. Sebab apa? Sebab apa? Dalilnya dalam surah Maryam ayat 93. Allah kata apa? In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan bumi. Jadi orang kafir tu duduk mana? Duduk planet Mareh ke? Tak sampai lagi tak sampai lagi. Masih duduk dekat bumi lagi. Tak tahu bila boleh pergi. Tak sampai lagi. Tak tahu sampai apa kat sana. Kan? Hatta kalau sampai dekat planet Mareh tu pun, planet Mareh tu pun makhluk Allah. Dia nak lari mana? Kan? Nak pergi planet Mareh pun tak ni lagi. Kan? Nak pergi bulan. Tu orang kata konspirasi pula, tak tahu betul ke tak. Tapi ikut mana pun tak sampai lagi. Kalau dia pergi sampai sekali pun, dia tetap makhluk Allah. Dia nak lari mana? Dia nak keluar mana? Kan? Last sekali buat filem lah senang. Khayal lah, fantasi je lah. Itu je lah mereka mampu. Kan? Dia buat apa? Keluar daripada universe ni, jadi multiverse apa semua. Itu pun kita kata semuanya makhluk Allah. Maknanya kalau hatta kalau ada alam yang lain, semuanya tak terlepas daripada makhluk Allah, hamba Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kerana kita sebut dalam Al-Quran, kita baca surah Al-Fatihah tu, kita isbatkan bahawasanya Allah itu Rabbul Alamin, pemilik, Maliki Yaumiddin. Rabbul Alamin maknanya Tuhan bagi seluruh alam, pemilik, pengurus takbir, dan juga apa? Tuhan bagi seluruh alam. Jadi tak boleh. Baik, termasuk juga orang-orang kafir. Baik, apa kita kata kalau mereka tak percaya dengan ayat Quran, mereka tak percaya dengan ayat Quran, macam mana cara kita nak iqna', macam mana cara kita nak isbatkan dalil ataupun kita nak tegakkan hujah ke atas mereka? Maka antara yang disebutkan oleh ulama adalah menggunakan dalil ijabatud doa. Maknanya dalil permintaan mereka, doa mereka, ataupun segala apa yang mereka nakkan mereka dapat. Itu menunjukkan ada Tuhan. Dan ada benda yang mereka tak dapat. Maknanya menunjukkan apa yang mereka nak, mereka dapat. Dan ada juga apa yang mereka inginkan, mereka tak dapat. Itu menunjukkan adanya Tuhan. Kan? Itu menunjukkan adanya Tuhan. Maknanya kalau kita sembang dengan kawan kita yang non-Muslim, kita kata, you dapat ke apa yang you nak? Segala achievement yang you nak, dia dapat. Dia kata, I tak dapat. Tak semua I dapat. Itu menunjukkan adanya Tuhan yang menentukan apa yang kamu dapat, apa yang kamu tak dapat. Kan? Tapi saya hari-hari solat, saya hari-hari sembahyang. Kan? Di sembahyang juga. Tapi lepas sembahyang saya dapat. Itu menunjukkan ada Tuhan. Tapi bukan Tuhan itu lah. Bukan Tuhan dia sembah yang tak betul lah. Tapi maksudnya nak isbatkan dia ada Tuhan. Nak isbatkan dia ada Tuhan. Apa yang kita kata yang di luar kehendak dia, dia tak boleh nak isbatkan. Maknanya dia tak boleh nak dia tak boleh nak kita kata dia tak boleh dikata dia setiap apa yang berlaku pada diri dia itu adalah dengan kehendak dia saja. Tak boleh. Kan? So benda-benda yang badahi, benda-benda yang kita kata yang min musallamatil aqli, maknanya benda-benda yang logik, yang tak lari daripada fitrah, tak lari daripada akal yang sejahtera, maka menunjukkan kepada kita, maknanya tak semua benda yang kita nak itu kita dapat. Menunjukkan adanya satu kuasa, menunjukkan adanya satu kuasa, superpower, yang dialah yang menentukan sama ada kita dapat atau tak. Betul tak? Itu maknanya kita isbatkan tu kepada dia. Itu antara cara lah. Maknanya selain daripada kita cukupkan dia dengan, lepas tu baru sama ada kita bawa ke ayat Quran lepas tu, ataupun sebelumnya kita bawa ayat Quran, tak ada masalah. Tapi yang penting itu dia punya konten madmun. Macam mana kita nak isbatkan. Salah satu daripada cara, orang ulama sebut dalilul ijabah. Maknanya macam mana kita nak bagi orang-orang yang tak percaya Tuhan ni, macam ateis dan sebagainya, ataupun orang yang agnostik dan sebagainya, untuk mereka kita kata terima akan kewujudan Tuhan. Maknanya itu adalah benda yang very simple. Baik, dipanggil dalilul ijabah. Jadi itu termasuk, maknanya itu menunjukkan dia adalah hamba. Kan? Sebab dia tak boleh lari daripada sistem alam ni. Dia tak boleh lari daripada sistem yang telah Allah Ta'ala tentukan.
qanun, al-qawanin, yang Allah Ta'ala tetapkan, sistem-sistem dalam alam ni, adanya sebab dan musabab, cause and effect. Dia tak boleh nafikan, kan? Dia tak boleh kata berlakunya sesuatu perkara ataupun sesuatu peristiwa tu tak ada sebab, tak ada sebab musabab, tak ada yang penyebab. Dia tak boleh. Daripada situ juga kita boleh isbatkan bila adanya makhluk, adanya yang mencipta makhluk, kan? Apabila adanya kita kata sesuatu peristiwa, ada sebab, kan? Adanya sesuatu, adanya sebab. Macam tu contoh, kan? Dalilul ijabah dan juga dalil dipanggil dalil as-sababiyah. Dipanggil causality. Cause and effect, causality. Maknanya sababiyah, sebab. Setiap perkara di dalam alam ini mesti akan ada cause. Mesti akan ada sebab dia. Sebab dan musabab. Sebab dan juga cause and effect kalau kita katakan. Baik. Yang kedua ubudiyatul khasah. Ubudiyatun khasah. Ubudiyah khusus. Ubudiyah khusus iaitulah ubudiyah yang bermaksud ketaatan secara umum, yakni Allah Taala berfirman, yakni kata sini ubudiyatut ta'atil ammah. Ketaatan ubudiyah ini ketaatan secara umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah Ar-Rahman, itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan salam. Salaman. Baik. Jadi sini Allah Ta'ala kata wa ibadur rahman. Yang ini menunjukkan ianya adalah ubudiyah yang bermaksud ubudiyatut ta'atul ammah. Yakni ubudiyah ketaatan yang secara umum. Wa hadhihi ta'ummu kull man ta'abbada lillahi bi syar'ihi. Maka ubudiyah ini berlaku secara umum untuk siapa sahaja yang beribadah kepada Allah mengikut syariatnya. Maknanya semua hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, taat yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Baik. Ubudiyah yang pertama tadi tu, okey, ini satu soalan. Angin, pergerakan angin, adakah dia menunjukkan apa kategori angin? Dia ada apa? Dia dalam kategori mana? Angin yang kita kata yang bertiup. Ubudiyah ammah ke ubudiyah khassah? Angin. Cuba perhati balik. Dia senang je. Kita tengok angin ni dia apa? Makhluk. Kullu ma siwallah makhluk. Segala sesuatu yang selain Allah makhluk. So kita balik pada wahya likullil khalq. Maknanya ubudiyatu ammah tadi, ubudiyatu rububiyah tadi maknanya bagi seluruh makhluk, bukan manusia saja. Termasuk haiwan. Termasuk apa? Matahari, bulan, semua. Termasuk angin. Kerana kita kata setiap kerja. Waktu rehat balik ke sekolah. Iklan. Baik. Jadi angin ubudi dia hamba Allah. Betul tak? Hamba Allah. Pasal apa dia? Makhluk. Apa lagi? Binatang, haiwan. Hamba Allah tak? Hamba Allah kerana dia makhluk. Dia maknanya dia tak boleh keluar daripada ubudiyah ammah tadi. Rububiyah, makna ubudiyah tu rububiyah. Maknanya likullil khalq. Maknanya dia tak boleh terkeluar daripada sistem yang Allah Ta'ala dah tentukan pada dia. Nampak? Kanun yang Allah Ta'ala dah tentukan pada dia. Macam kita lah, kita pun ada kanun. Kita tak boleh keluar daripada sistem yang Allah Ta'ala dah tentukan pada kita.
Kan? Allah Ta'ala kata fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tak boleh kita ubah penciptaan tu. Contohnya kita dah lahir dalam kita dah lahir ni, kita lahir sebagai seorang lelaki. Boleh tak kita nak gatai-gatai ubah jadi perempuan? Tak boleh. La tabdila li khalqillah. Kerana itu menunjukkan kita berada dalam ubudiyah. Maknanya ubudiyah ammah. Maknanya sistem yang Allah Ta'ala dah tentukan. Kalau kita lawan juga, maknanya kita lawan fitrah. Kita lawan sistem penciptaan. Maknanya kita lawan. Maknanya sekarang ni dah semakin jadi lagi dahsyat bila orang nak keluar daripada sistem yang Allah Ta'ala dah tentukan. Yakni sistemnya pada manusia itu sendiri. Kan? Itu menunjukkan kalau kita nak lawan juga, maknanya dia takkan stabil. Kan? Dia takkan stabil. Kan? Akhir sekali dia tukar jantina, last sekali dia nak anak juga. Kemudian dia kahwin dengan yang jantina yang sama tapi yang tukar juga. Ana dulu tak faham lah kenapa macam mana tiba-tiba keluar emoji apa laki mengandung kan. Apa benda ni kan? Ana kata apa maksud dia? Laki mengandung. Dia kata tak masuk akal kan? Oh, rupa-rupanya berlaku. Rupa-rupanya yang perempuan yang tukar jadi apa? Laki, dia panggil apa? Perempuan tukar jadi laki, istilah dia apa? Pancake Pancake pancake. Tomboy pancake. Okey, laki jadi perempuan? Pondan maknya sebagai pondan tak tahulah. Istilah je. Yang penting transgender lah kan. Transgender tu maknanya female dengan apa benda satu lagi. Okey. Still nak maknanya dia maknanya dia tak boleh nak ubah tau. Dia tak boleh nak ubah maknanya lelaki tu mengandung. Tak. Kan? Dia tak boleh nak ubah fitrah dia. Dia hanya boleh ubah penampilan dia. Betul tak? Hakikatnya dia tipu. Dan dia akan menjadi, kita kata bila dia mengubah fitrah Allah, mengubah penciptaan Allah, maka dia akan jadi huru-hara. Kan? Tak payah apa, tak payah tunggu apalah. Kita kata isu yang dulu kan, tandas. Orang marah. Kan? Depa ni nak masuk. Sampai ada yang bagi cadangan buat satu tandas khusus untuk depa. Aduh, pelik. Habislah kita kata hasil negara. Nak habis buat tandas depa je. Banyak. Banyak benda lagi. Maknanya rosak. Akan rosak. Sebab apa kita kata itu contoh mudah kita nak bagi faham. Satu lagi dalam Quran Allah Ta'ala sebut banyak bentuk-bentuk contoh ubudiyah yang berbentuk ammah ini. Ubudiyah kita kata yang syamilun likullil khalq. Contohnya bila Allah Ta'ala sebut tentang angin yang Allah Ta'ala utuskan dalam perang Ahzab, yang membantu Nabi SAW dalam umat Islam. Kemudian mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa AS ketika berdakwah kepada Fir'aun, yakni Allah Ta'ala sebut tentang katak, belalang. Semua tu adalah apa? Makhluk Allah. Maknanya makhluk Allah yang dia ikut apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Dan tadi soalan tadi tu dia boleh kita masukkan kalau ubudiyah ammah, kita tahu semua makhluk. Ubudiyah khassah ini iaitulah ubudiyatut ta'atul ammah. Ini Syekh bagi contoh apa? Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Persoalannya dekat sini, baik kita hamba Allah yang taat, okey, kita semua sedia maklum. Sebab dalam ayat ni jelas kan, Allah Ta'ala nisbahkan hamba-hamba kami itu orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, yang mereka tidak sombong di atas muka bumi kerana mereka taat kepada Allah. Baik, sekarang ni persoalan dia, ni satu soalan. Angin yang Allah Ta'ala perintahkan untuk memusnahkan tentera Ahzab, yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya, nusirtu bis-saba wa uhlikat 'adun bid-dabur. Aku diberikan pertolongan oleh Allah, nusirtu, aku diberikan pertolongan dengan angin Sabah.
Angin sabah ni kata para ulama, angin daripada arah barat kalau tak salah, gharbi. Angin yang datang daripada arah barat. Disebut oleh orang Arab as-sabah. Jadi Nabi SAW bersabda, aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan angin as-sabah. Dia kata para ulama, angin as-sabah ini dia kekuatan dia apa yang berlaku pada perang Ahzab lah, maknanya sampai tercabut kemah-kemah tentera Ahzab, bekas-bekas makanan mereka, tempayan-tempayan minuman mereka semua terbalik. Itu kekuatan dia. Maknanya itu dia punya tahap dia, sehingga menyebabkan mereka semua lari bertempiaran, takut. Angin as-sabah ni sebenarnya dia bukan angin yang memusnahkan. Dia angin yang kita kata dia hanya memberi amaran. Kemudian kata Nabi SAW, wa uhlikat adun bid-dabur, dan dimusnahkan kaum Ad dengan angin ad-dabur. Ad-dabur ni angin daripada arah timur, syarqi. Apa yang berlaku kepada kaum Ad, musnah tu. Sebenarnya rahmat Allah. Kan? Sebab apa? Dalam perang Ahzab tu, yang jadi komander perang waktu tu siapa? Abu Sufyan. Kalau Allah suruh angin ad-dabur datang, habis Abu Sufyan mati. Tapi dengan rahmat Allah, Allah hanya utuskan angin sabah yang hanya dapat mencabut kemah-kemah kaum musyrikin dan tentera Ahzab, dan menterbalikkan periuk dan juga belanga mereka, dan juga tempayan-tempayan air, simpanan air dan sebagainya, bekas-bekas mereka, dan mereka lari. Dan Abu Sufyan selamat. Kalaulah Allah Ta'ala hantar perintah waktu tu pada angin ad-dabur juga datang dari timur, habis musnah, dan Abu Sufyan tak wujud dalam sejarah Islam. Habis lepas tu kira dia mati dalam itu. Tapi tengok rahmat Allah, kan, rahmat Allah. Jadi dekat situ, angin yang Allah Ta'ala perintahkan untuk memusnahkan atau untuk memberi amaran kepada tentera Ahzab tu, kita nak masuk kategori mana? Dia makhluk Allah. Adakah dia ammatun ataupun ubudiyah khassah? Kat situ anda nampak dia boleh masuk dalam ubudiyatun khassah pasal dia diperintahkan. Sebagaimana Nabi SAW bila datang ke Madinah, sampai awal hijrah kan, datang Nabi naik unta Qaswa. Kemudian semua sahabat, semua orang-orang Ansar, sahabat-sahabat yang Ansar ni, mereka tarik, rebut-rebut, tarik zimam, yakni tali kekang unta Nabi Qaswa tu supaya singgah dekat rumah mereka. Kemudian Nabi kata apa? Nabi SAW suruh mereka biarkan. Da'uha fa innaha ma'murah. Nabi suruh biarkan unta tu jalan kerana fa innaha ma'murah, kerana dia diperintahkan. Maknanya Allah Ta'ala perintahkan dia berhenti kat mana, dia berhenti kat situ. Dan bila dia berhenti kat situlah, maka kat situlah akan menjadi tapak binaan rumah Nabi SAW dan masjid Nabi lah secara umumnya. Kan? Maknanya dia diperintah ketika itulah. Okey. Ambil contoh lain lagi apa? Kata, kemudian belalang yang diutuskan pada Fir'aun. Ketika itu apa ubudiyah mereka? Ubudiyah khassah pada mereka lah. Maknanya mereka ikut apa yang Allah perintahkan. Secara umumnya dalilnya sangat banyak. Kalau kita buka dalam Quran, dalil banyak. Yang menghimpunkan semua makna-makna tersebut pada ayat Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui tentera-tentera Tuhanmu melainkan dia. Maknanya semua makhluk yang ada di atas muka bumi ni, secara umumnya mereka adalah makhluk yang merupakan hamba Allah. Maknanya sebab itu Nabi SAW tengok macam mana tadabbur Nabi, macam mana Nabi SAW menghayati ubudiyah ammah ini, perhambaan yang secara umum dan juga ubudiyah khassah. Macam mana Nabi hayati dalam hidup baginda SAW. Tengok Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan sebagainya. Aisyah radhiyallahu anha ceritakan bagaimana Nabi bila tengok angin yang kuat, apa Nabi buat? Nabi rasa takut. Kemudian Nabi SAW minta baca doa, kan? Minta perlindungan, minta kebaikan angin yang Allah Ta'ala berikan pada angin, dan minta perlindungan daripada keburukan yang dibawa oleh angin tersebut. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha
wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Dan sebahagian riwayat dengan pelbagai riwayat. Kan? Nabi SAW minta kebaikan yang ada pada angin dan apa yang dibawa oleh angin. Kebaikan, keburukan yang ada pada angin dan apa yang dibawa. Maknanya menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW faham alam ini, maknanya makhluk Allah Ta'ala, semuanya adalah hamba Allah. Jadi apa yang kita dapat daripada sini, kalau kita tadabbur betul-betul, ubudiyah khassah dengan ubudiyah ammah ni, dia menatijahkan apa? Menatijahkan kerendahan dan pengabdian kita. Maknanya kita ni bukan setakat masuk masjid saja kita solat dan kita tunduk pada Allah. Kita pergi mana-mana kita rasa kita ni hamba Allah dan kita berada dalam sistem perhambaan. Maknanya ubudiyah tu ammah dengan ubudiyah tu khassah. Maknanya ataupun ubudiyah ta'atu al-ammah. Khassah yang pertama ni maknanya yang kita sebutkan tadi. Secara umumnya maknanya, contohnya bila kita pergi ke berkelah ke apa ke, maknanya kita tahu bahawasanya tempat yang kita duduk, batu yang kita pijak, semua tu hamba Allah. Maknanya dia kalau kita rasa sampai tahap tu, itulah tadabbur. Itulah bentuk tafakkur yang tinggi. Maknanya sampai tahap, ialah adakah kita kalau kita tahu bahawasanya semua yang ada di seluruh alam ni makhluk Allah, apa yang kita boleh rasa? Takut. Kan? Maknanya takut nak buat sesuatu yang melanggar perintah-perintah Allah. Kan takut maknanya nak buat benda-benda yang takut nak buat. Kita kata takut nak buat benda-benda yang Allah SWT murka. Kerana kita tahu semua makhluk Allah yang bila-bila Allah Ta'ala boleh suruh makhluk tersebut untuk sama ada menghapuskan kita atau memusnahkan kita. Tak berlaku lah. Tapi kita kata apa? Itu sampai tahap tu. Sebab Nabi SAW tengok angin. Walhal Nabi kot. Kita kalau tengok angin tak ada rasa apa. Sepatutnya kita lebih takut. Kalau Nabi SAW takut, kita lagi kena takut. Kan? Allahul Musta'an. Dan sebab itu kata para ulama, banyak lagi bentuk ubudiyah. Dia juga di istilah ni dipanggil ubudiyatul kauniyah. Ubudiyatul kauniyah maknanya seluruh alam ni kita kena faham konsep mereka. Seluruh alam ini adalah hamba Allah. Maknanya dia takkan keluar daripada perintah Allah. Matahari adalah hamba Allah. Seluruh galaksi adalah hamba Allah. Baik. Yang ketiga, ubudiyatun khassatul khassah. Ubudiyatul khassatul khassah. Ubudiyah yang lebih khusus, iaitulah ubudiyah ar-rusul alaihi salatu wassalam, yakni perhambaan para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, Allah kata tentang Nabi Nuh, Allah kata innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat bersyukur. Wa qala an Muhammad, Allah Taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Jika kalian masa ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan ke atas hamba kami. Itu maknanya ubudiyatul khassatul khassah. Wa qala fi akharin minar rusul wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. yakni dalam ayat yang lain Allah Taala ceritakan tentang rasul-rasul yang lain, iaitulah mereka adalah hamba Allah, yang kita kata apa, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu taala. Ingatlah hamba-hamba kami, iaitu Ibrahim, Ishaq, Yaqub, yang mempunyai kekuatan dan ilmu-ilmu yang tinggi. Baik. Fahadhihi al-'ubudiyyah al-mudhafah ila ar-rusul khassah al-khassah li'annahu la yubari ahad haula'i ar-rusul fil 'ubudiyyah. Baik, ubudiyah yang dikaitkan dengan para rasul ini adalah ubudiyah yang lebih khusus daripada ubudiyah yang khusus, kerana tidak ada yang boleh menyaingi ubudiyah para rasul. Maknanya inilah tingkatan ubudiyah yang paling tinggi. Dan inilah yang sebenarnya yang dituntut untuk kita ikuti. Yang ini ubudiyah para rasul. Sebab kalau kita nak ikut ubudiyah angin as-sabah tak boleh. Pasal Allah Taala tak turunkan Quran nak cerita pasal kisah angin tu. Allah hanya cerita angin, Allah Taala cerita angin dalam perang Ahzab tu, kemudian Nabi SAW cerita angin tu. Tapi Allah Taala tak turunkan Quran untuk ceritakan tentang peribadi angin as-sabah.
ataupun angin ad-dabur ke? Tak. Allah juga tak turunkan Quran untuk cerita tentang katak yang diutuskan untuk menakutkan Firaun. Allah tak turunkan Quran juga untuk ceritakan belalang yang diutuskan kepada Firaun. Tidak. Tapi Allah Taala turunkan Quran untuk menceritakan tentang utusannya yang mulia, rasulnya yang dia kasihi, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Quran. Maknanya ubudiyah yang kita kena ikuti, yang kita kena contohi, yang kita kena pelajari, yang kita kena berikan fokus. Tumpuan utama adalah ubudiyah para rasul. Dan sudah tentulah yang paling utama yang menjadi tanggungjawab kita dan bahkan yang menjadi kewajipan kita adalah untuk mencontohi ubudiyah, ini perhambaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita diwajibkan untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, itu berkenaan dengan pembahagian ubudiyah. Baik, wa qawluhu wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah melakukan kebaikan, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maksudnya Rabbmu memerintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Wal walidan, kata Syekh, yashmalu al wal ab wa man fawqahuma. Baik, al walidan yakni ibu bapa meliputi kedua orang tua kita dan seterusnya yang ke atas. Maknanya termasuk datuk dan nenek ke atas. Namun lakinnahu fil ummi wal abi fil ummi wal abi ablagh. Akan tetapi yang lebih ditekankan adalah berbakti kepada kedua orang kita sendirilah. Yang tu yang utama, yang tu yang first. Baik. Kullama qaraba atau kullama qaruba minka kana aula bil ihsan. Semakin dekat nasab keduanya dengan anda, maka keduanya itulah harus lebih diperlakukan dengan ihsan, dengan baik. Wal ihsan bazlul ma'ruf. Apa maksud ihsan? Makna ihsan iaitulah kita mengerahkan segala kebaikan. Bazlul ma'ruf, kita mengerahkan segala kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Wa fi qawlihi wa bil walidaini ihsana, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Makna datang setelah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain dia, menunjukkan bahawa hak kedua orang tua adalah setelah hak Allah Azza wa Jalla. Jika dikatakan terus datang iskal. Di mana hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Soalan bagus ni. Supaya kita berfikir. Baik, kat mana hak Rasulullah? Kenapa tak kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah? Wattabi'u wa an yattabi'ur rasul, ataupun apa sebut ikut rasul ataupun hak Rasul dulu. Tapi kenapa terus wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana? Mana Rasul? Mana Rasul? Jawapannya, hak Allah juga mencakupi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah, kata Syekh, li'anna Allah la yu'badu illa bima syara'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah juga mencakupi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana hak Allah hanya disembah dengan syariat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam perintah ibadah itu dah mencakupi hak Rasulullah. Maknanya apa? Kerana hak Rasulullah di situ, kita kata Syekh di sini, hak Allah mencakupi hak Rasulullah. Kenapa? Kerana Allah tidak memerintahkan kita untuk beribadat melainkan dengan syariat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala jadikan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul tu adalah ketaatan yang mutlak. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah tak ulang wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri minkum. Yang Allah Ta'ala jadikan Allah dan Rasul sahaja yang kamu wajib taat.
Itu dalam ayat lain. Tapi dalam ayat ni Allah sekalikan. Kat mana hak Rasul maknanya dalam ibadah tu sendiri. Kenapa? Kalian tidak mampu untuk beribadah dengan cara kalian sendiri. Kita tak boleh beribadat dengan cara kita sendiri. Kita perlukan Rasul. Itu maksud Syekh, maknanya hak Allah bi anna haqq Allah mutadamminun li haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam li anna Allah la yu'badu illa bima syara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tak disembah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul. Maksudnya apa yang disyariatkan oleh Rasul. Maknanya kita menyembah Allah tak boleh dengan cara kita sendiri. Mesti kena dengan syariat yang Allah Ta'ala utuskan Rasul. Maknanya Allah Ta'ala utuskan Rasul untuk menunjukkan cara kita beribadah. Jadi hak Rasul dah termasuk dalam hak Allah ketika itu, dalam ayat ini. Itu jawapan dia. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Maksudnya, tahanlah dirimu, jangan sampai menyakiti keduanya. Maka perintah berbuat baik kepada kedua orang tua terdapat pada firman-Nya ihsana. Dan hendaklah berbuat ihsan. Sedangkan menahan diri daripada menyakiti keduanya terdapat dalam firman-Nya fala taqul lahumā uffin. Maknanya menahan diri daripada kita menyakiti kedua ibu bapa, maka janganlah sesekali kalian mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Dan makna uffin adalah mengeluh. Kerana jika anda mengucapkan kata-kata itu, mungkin sahaja menyakiti kedua orang tua anda. Maknanya apa? Uffin kat situ maknanya apa sahaja bentuk mengeluh. Uff kan? Fala taqul lahum uffin. Maknanya itu adalah adna syai', paling minimum kamu tak boleh buat. Maknanya lebih daripada itu boleh tak? Lagi tak boleh lah. Mimbabil aula, maknanya dilarang oleh Allah SWT, dimurkai oleh Allah SWT. Kalau uff pun tak boleh, pukul boleh ke? Tak boleh. Ada orang kan dia kata saya pukul mak ayah saya. Pasal apa? Dalam Quran tak ada larangan. Teruk macam tu. Kan ada kan? Tak, kita tengok hari ni ada orang yang tak hormat kepada kedua ibu bapa. Bahkan ada yang sampai tahap pukul mak ayah dia. Na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang kan, maknanya dah terlampau jahil. Jadi kita kata kan, kalau uff pun tak boleh, mengeluh pun tak boleh, yang boleh menimbulkan kesakitan, yakni perasaan mereka terguris pun tak boleh. Bayangkan kalau kita menimbulkan kesakitan yang berbentuk fizikal, lagilah tak boleh. Nak beritahu hak orang tua lepas hak Allah dalam ayat ni. Maknanya apa? Kita kata satu bentuk tanggungjawab yang kita tak boleh abaikan. Baik. Ayat ini mengisyaratkan bahawa ketika kedua orang tua telah menginjak usia renta, keduanya menjadi beban bagi anak. Maka dari itu janganlah anda berkeluh kesah pada keduanya dan janganlah membentak keduanya ketika bertutur kata, ketika keduanya berbuat atau mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Maknanya itu antara kita kata apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ketika apa? Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma. So Allah Taala sebut, maknanya benda tu kita kata memang jelas. Maknanya apabila mereka dah sampai dalam keadaan usia yang dah tua di sisimu, maka itu lebih-lebih lagi lah kamu kena menjaga. Wa qul lahumā qawlan karīmā, kata Syekh, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maksudnya perkataan yang lemah lembut dan baik dan dengan tenang, seperti mengucapkan semoga Allah memberikan balasan yang besar untuk ibu. Ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab apa dikatakan? Layyinan hasanan. A'zamallahu ajraka. Abshiri ya ummi. Kalau mak kita sedih ke apa, abshiri ya ummi. Maknanya gunalah bahasa yang mudah, yang memberikan ketenangan kepada mereka. Maknanya bahasa yang berdasarkan uruf lah. Kalau mak kita boleh cakap Arab, guna a'zamallahu ajraka. Ataupun ialah dia tak faham bahasa Arab pun kita berlatihlah a'zamallahu ajraka. Moga Allah besarkan, memberikan balasan yang besar untuk ibu, untuk ayah. A'zamallahu ajraki. Abshiri ya ummi. Abshiri ya ummi maknanya bergembiralah wahai ibu.
Abshir ya abi. Wa ma ashbaha dhalika. Relax lah ayah. Boleh kan? Boleh tak? Tu tak macam lembut sangat kan? Macam, tapi mungkinlah kalau dia ayah dia memang apa? Memang cool kan? Ayah dia memang. Maksudnya itu bergantung pada uruf lah. Bergantung pada uruf. Apa sahaja kalimah yang dapat menggembirakan ayah dia dengan ibu dia. Apa sahaja. Kalau ayah dia memang ayah dia suka pergi mancing, dia pun jom ayah kita pergi mancing. Kan? Ayah dia suka apa dia bawa motor, jom kita racing kan. Tak, apa sahaja yang menggembirakan. Kan? Dengan syarat ni lah, maknanya yang bukan maksiat lah, benda yang harus. Maknanya itu kata Syekh, makna ucapkan apa sahaja qaulan layyinan, wa qul lahumā qaulan karīmā, maknanya layyinan hasanan bihudu'in wa tama'ninah. Maknanya apa sahaja perkataan yang lemah lembut, yang baik, yang dapat menggembirakan, yang menenangkan, yang mendapat kita kata dapat memberikan ketenangan kepada ayah kita, ibu dengan ayah kita. Ayah kita misalnya tak dapat lagi nak pergi haji tahun ni. Kan? Dia kata pasal apa? Usia dah kan sekarang syarat dia letak apa? Bawah 65 kan. Katakan ayah kita rasa sedih dan sebagainya pasal usia dia dah lebih, tapi dia masih sihat. Jadi kita pun kata kat ayah kita, abshir ya abi, kan. Tak apa, insya-Allah Allah Taala kan pemudahkan. Kan? Itu kalimah yang qaulan karimah. Kataan yang maknanya walaupun nampak simple kan. Nampak simple, kita dapat pahala. Dan apatah lagi kalau ayah kita rasa tenang dengan perkataan. Jangan kita tak kata pun langsung. Jangan sampai ayah kita nampak ayah kita sedih, buat tak tahu. Jangan. Maknanya pergi kat ayah kita, sembang ayah kita, bagi dia happy. Call dia. Message dia. Call dia. Kalau jauh kan, pergi dan sembang dengan dia. Kadang-kadang kita tahu waktu, kadang-kadang kita tak sempat dan sebagainya, tapi kena peruntukkan waktu. Wa qaulan karimah. Apa dia wa qul lahumā qaulan karimah. Ayah kan ibu kita. Kan? Cakap. Kadang-kadang kita boleh keluar lepak sampai 3 jam, 4 jam dengan kawan-kawan kedai mamak. Boleh sembang macam-macam. Tapi kenapa ayah dengan ibu kita tak buat macam tu? Sepatutnya ibu dengan ayah kita yang lebih kita kena berbuat ihsan. Kan? Tapi itulah kita kata hari ni, wallahul musta'an. Kita kata banyak perkara-perkara yang berlaku adalah berpunca daripada pengabaian tentang hak Allah dan juga hak yang Allah Ta'ala telah tentukan di dalam kitabnya. Baik, kata Syekh lagi, kita habiskan sini sampai kat bawah ni je sikit lagi. Dengan demikian perkataan yang baik adalah tutur kata yang baik dari segi bentuk kalimatnya, penyampaiannya dan ucapannya, sehingga kata-kata yang disampaikan tidak mengusik, tidak mengguris perasaannya seperti dengan mengeraskan suara. Tak boleh kan? Tapi kata-kata yang mengandungi doa dan membangkitkan kesenangan bagi keduanya. Dalil dari ayat ini berkaitan dengan tauhid adalah firman Allah Ta'ala, alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain dia. Ayat ini berisi tauhid kerana mengandungi penafian, yakni ibadah kepada selain Allah, dan penetapan ibadah hanya untuk Allah. Maknanya itu balik-balik pada kaitan kitab tauhid. Yang last tu, maknanya untuk Syekh kembalikan balik ayat itu, tujuan muallif pengarang kitab yang asal kitab tauhid itu untuk menjelaskan tentang tauhid, tentang tauhid. Baik, naktafi bihadzal qadar, maknanya kita berhenti setakat ini. Maknanya kita sambung pada kelas akan datang, halaman 35 lah insya-Allah. Kita akan bincang pada ayat yang berikutnya, dalil yang berikutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik, jadi saya cukup setakat ini. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.